أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in muka surat 99. Muka surat 99, petok yang ketiga daripada bawah. Muka surat 99, petok yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yajibu satru juz'in minhuma liyatahaqqaqa bihi satrul aurati. Terjemahan dia, wajib menutupi sebahagian, juz'in, satu bahagian, satu juzuk, daripada pusat dan lutut, supaya jelas bahawa aurat tertutup. Jadi terdahulu pembicaraan syarat sah sembahyang yang ketiga. Syarat sah sembahyang yang ketiga daripada 5 syarat sah sembahyang, iaitu menutupi aurat. Itu syarat sah sembahyang yang ketiga daripada 5 syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang pertama, suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Syarat sah sembahyang kedua, suci badan, pakaian, tempat daripada najis yang tiada dimaafkan. Ini syarat sah sembahyang yang ketiga, menutupi aurat. Syarat sah sembahyang keempat di hadapan, muka surat 102, mengetahui masuk waktu. Syarat sah sembahyang yang kelima, muka surat 108, menghadap kiblah. Ini 5 syarat sah sembahyang. Jadi syarat sah sembahyang pertama dan kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar, suci daripada najis. Itu pembicaraan panjang dalam bab taharah. Pembicaraan panjang dalam bab taharah, walaupun dalam kitab Fathul Mu'in ini tidak ada tajuk taharah, dia hanya ada tajuk sembahyang sahaja. Tapi pembicaraan syarat sah sembahyang pertama dan kedua pergi kepada pembicaraan taharah, yang mana taharah adalah syarat utama untuk sah sembahyang. Taharah adalah syarat utama untuk sah sembahyang. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatu, Datuk Abad Az-Zahili menyatakan bahawa lit-taharati ahammiyatun kabiratun fil Islam. Bagi taharah ni kepentingan yang besar dalam agama Islam, kerana taharah menjadi syarat utama untuk sah sembahyang, yang ianya tuntutan agama yang paling besar. Jadi bagi taharah kepentingan yang sangat besar.
Pembicaraan berkaitan dengan taharah, berkait dengan syarat utama untuk sah sembahyang. Sekarang pergi kepada tajuk, pergi pada pembicaraan syarat sah sembahyang yang ketiga. Ni tak, kalau dalam kitab fiqh yang mengasingkan taharah dengan sembahyang, ni sudah di luar daripada tajuk bicara taharah. Kemudian dimulai dengan aurah lelaki dan perempuan hamba di dalam sembahyang. Aurah lelaki dan perempuan hamba di dalam sembahyang adalah barang yang antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Adapun diri pusat, adapun diri lutut bukan aurah. Yang aurahnya adalah antara. Pada ni pusat tidak aurah, lutut tidak aurah. Contoh bicara lain, perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas, haram suami ambil kesedapan antara pusat dan lutut. Haram atas suami ambil kesedapan antara pusat dan lutut. Sentuh jamaah tanpa berlapik diharamkan ketika isteri sedang haid, ketika isteri sedang nifas. Haram sentuh jamaah tanpa berlapik antara pusat dan lutut. Antara. Kalau suami dia hanya jolok pusat isteri dia sahaja, tak haram. Dia jolok pusat isteri dia, tak haram. Sebab yang haramnya sentuh jamaah tanpa berlapik antara pusat dan lutut. Mana jolok pusat isteri tak haram. Ataupun dia gosok kepala lutut isteri, tak haram. Dia kata haram ambil kesedapan sentuh jamaah tanpa berlapik antara pusat dan lutut. Pusat ada apa? Lutut tak apa sentuh. Itu antara. Jadi bicara sekarang ni aurah lelaki dan perempuan hamba di dalam solat adalah barang yang antara pusat dan lutut. Dalam kitab ni dia membicarakan aurah sembahyang je lah, aurah sembahyang. Tapi dalam I'anatul Talibin ni dia pergi kepada aurah di dalam sembahyang, aurah sesama lelaki, aurah di luar sembahyang lah, aurah dengan dia banyak pecahan aurah. Nak comel dan kitab Wisyahrul Afrah. Wisyahrul Afrah dia dipecah. Tajuk bicara syarat sah sembahyang menutupi aurah, aurah sembahyang je lah. Aurah sembahyang. Tapi dalam sebuah kitab dia akan dia ada istitrak, dia ada dia punya tambahan-tambahan. Aurah di luar sembahyang macam mana? Aurah seorang diri macam mana? Dia ada aurah-aurah di pembahagian dia. Contohnya aurah bagi orang lelaki ada 3 jenis aurah. Orang lelaki. Orang perempuan ada 4 jenis aurah. Orang perempuan ada 4 jenis aurah. Orang lelaki ada 3 aurah. Orang lelaki. Cuma saya nak sebut sini, kebanyakan aurah adalah antara pusat dan lutut. Kebanyakan aurah antara pusat dan lutut. Aurah lelaki di dalam sembahyang antara pusat dan lutut. Aurah lelaki dengan lelaki yang lain antara pusat dan lutut. Aurah lelaki ketika seorang diri, 2 kemaluan dia. Ketika seorang 2 kemaluan dia. Jadi antara pusat dan lutut. Aurah lelaki di hadapan perempuan mahram antara pusat dan lutut. Kemudian aurah perempuan sesama perempuan muslimah antara pusat dan lutut. Aurah perempuan
Di hadapan lelaki mahram antara pusat dan lutut. Dia banyak gitu aurah ni, antara pusat dan lutut. Dia penekanan bab aurah ni biasa saya tekan ketika kita uruskan orang tua kita yang uzur, kita yang mandikan mereka, kita yang istinjakan mereka, wajib kena pelihara aurah ibu bapa kita. Pada ni aurah ibu bapa kita ni sama sahaja di hadapan anak lelaki, menantu lelaki, di hadapan anak perempuan, menantu perempuan, aurah mak dan ayah sama sahaja. Tak ada beza. Kalau kata ayah, anak lelaki yang uruskan, menantu lelaki yang uruskan, sama saja aurah. Kalau anak perempuan yang uruskan, menantu perempuan yang uruskan, antara pusat dan lutut. Kalau ibu yang kita uruskan, yang uruskan tu anak perempuan, menantu perempuan, aurahnya antara pusat dan lutut. Yang uruskan ibu tu anak lelaki, menantu lelaki, antara pusat dan lutut. Sama sahaja. Janganlah pulaknya oleh kerana ayah, anak lelaki yang uruskan, menantu lelaki yang uruskan, dia orang tua tu telanjang pula. Sebab apa? Sama-sama lelaki. Sama saja aurah ayah dan ibu dengan anak lelaki, anak perempuan, menantu lelaki, menantu perempuan, sama antara pusat dan lutut. Ada ni. Yang bicara ibunya anak perempuan, menantu perempuan, boleh telanjang? Tak boleh. Antara pusat dan lutut. Kena jagalah. Memang sukar, payah. Nak mandi, nak istinja, nak pakaikan pamper, payah. Nak mandi, kena tutup aurah antara pusat dan lutut. Nak istinja, pastikan jangan menyentuh antara pusat dan lutut. Ayah dan ibu tadi tanpa berlapik. Wajib berlapik. Apabila nak istinja, wajib pakai sarung tangan. Bukan geli dengan tahi ayah dan ibu kita, bukan. Sebab kita istinja di tempat kawasan aurah, maka diharamkan kita sentuh kawasan aurah antara pusat dan lutut tanpa berlapik. Mana kena pakai sarung tangan. Tanda ni. Jadi masa mandi, masa istinja, kena jagalah aurah tu, pakailah kain batik lepah. Tutup kain batik lepas. Yang paling payah nak jaga aurah ketika nak pakai pamper. Ketika nak pakai pamper orang tua ni, cukup payah kita nak pelihara aurah. Wajib kita pelihara aurah. Aurah itulah kemuliaan ayah dan ibu kita. Tutup molek, itu keaiban aurah tu. Tutup molek, tutup aurah tu kemuliaan kepada ayah dan ibu kita. Jangan pakai pamper macam dia pakai pamper ke anak baby dia. Dia pakai paper ke anak baby dia kan. Telanjang mula tu kan. Waktu budak kecil, orang tua jangan buat gitu. Payah kalau kita nak tudung dengan kain, nak pakai paper. Betul payah. Tapi wajib kena pastikan aurah mereka tertutup. Mana aurah? Antara pusat dan lutut. Itu hak kebanyakan aurah kita ni. Antara pusat dan lutut. Ni aurah lelaki dalam sembahyang, perempuan hamba dalam sembahyang, antara pusat dan lutut. Walaupun aurah antara pusat dan lutut, wajib menutupi sebahagian dari pusat dan lutut supaya jelas, supaya tahakkuk, supaya pasti bahawa aurahnya tertutup. Pusat bukan aurah, lutut bukan aurah, tapi wajib kena tutup sebahagian. Kalau kita kata pusat kau tutup habislah sebab pusat kecil. Kalau lutut, pusat tutup setengah dah apa dah. Ini cerita basi dah ni. Sekarang ni wajib tutup sebahagian saja. Pusat, kalau jenis luah-luah juga dah. Pusat tu. Tapi mudah cerita, pusat tutup belakang. Lutut tutup separuh. Itu cerita basi dah tu, tambah dah. Kalau pusat ditutup sikit je kain dia, separuh pusat nampak, tak sah semayang.
Pandai ni. Lutut ditutup tak sampai setengah pun, suku je. Tak apa. Nak lebih je. Nak lebih daripada kawasan aurat. Bila kita tutup lebih, maka pastilah kita menutupi kawasan aurat. Ada ni. Dia wajib kena tutup lebih sedikit. Macam binilah. Kita ingat tak bicara wuduk dahulu. Kawasan muka, kawasan tangan, sampai ke siku lah. Siku kawasan mana? Kemudian buku lali kawasan mana? Kawasan muka, kawasan tangan, sampai siku, kawasan kaki, sampai pada buku lali. Wajib kena basuh lebih sikit. Wajib nak basuh lebih sikit. Sebab apa? Nak memastikan kita basuh sekalian kawasan muka, kawasan tangan, kawasan kaki. Wajib kena basuh lebih sikit. Wajib. Supaya nak memastikan kita basuh sekalian. Ini fardu takdir ni. Fardu takdir. Di hujung kawasan muka di dahi ni, mana di tempat tumbuh rambut pada galik di hujung. Maknanya ngam-ngam antara muka dengan kepala. Tiba-tiba betul tempat, bukan muka lain, bukan muka, permulaan sempadan kepala ni terbelah. Luka. Pandai ni. Tapi yang terbelah tu tak kena sikit pun kawasan muka. Tapi ngam-ngam permulaan sempadan kepala. Betul takdir. Kita nak basuh lebih sikit daripada kawasan muka, nak masuk sikit di tempat luka yang kawasan kepala, tak bolehlah, sakit. Maka wajib tayamum. Walah tempat terbelah tu tak ada sikit pun kena di muka. Memang dia sepadan kepala dah, tapi ngam-ngam dengan kepala. Mana di awal permulaan sepadan kepala tu tempat terbelah. Terbelah tu kawasan kepala. Kawasan muka tak ada kena apa-apa pun. Tapi boleh tak kita nak basuh lebih daripada kawasan muka? Tak boleh lah, sakit luka di kepala tu. Maka tak boleh basuh lebih tu. Wajib kena tayamum untuk wajib kena basuh lebih tu. Walah luka tu langsung tak kena kawasan muka sekalipun. Tu hukum dia. Tu bau tu wajib kena basuh lebih. Bak aurah ni wajib kena tutup lebih sedikit. Yang aurah antara pusat dan lutut. Pusat bukan aurah, lutut bukan aurah, tapi pusat kena tutup juga satu juzuk, satu bahagian. Lutut wajib kena tutup juga satu juzuk, satu bahagian. Wajib. Tapi nak cerita mudahnya, pusat tutup habislah. Sebab pusat tu kecil. Lutut tutup separuh pun tak apa dah. Itu dia panggil lebih dah tu. Itu lebih daripada kawasan yang wajib kita kena tutup. Kemudian fahamlah ni, antara pusat dan lutut ni sebelah hadapan. Sebelah belakang kena jagalah. Sebelah belakang tu payah nak jaga tu. Ni orang lelaki ni kadang-kadang sebelah belakang dia pakai seluar. Dia pakai seluar. Faham tak? Dia pakai seluar. Jadi masa dia berdiri tu berapa nak sedap dah. Masa dia rokok, seluar dia jadi jadi ni belakang dia. Seluar dia jadi macam napak monggeng kadang-kadang. Tengok budak-budak muda semayang, baguslah dia pakai pakaian seluar ketat. Seluar ketak dia pakai, makruh, aurat tutup. Tapi dia pakai baju tu singkat sikit. Yalah, dia seluar pun ketak, baju pun ketak, dia pinjam hak adik. Tu kan ya? Dia pinjam hak adik tau. Awak pinjam hak adik. Bukan hak adik, hak dia. Itulah kata pinjam hak adik lah. Kalau dia buat apa dia ketak gitu. Tapi masa dia rokok, baju dia tersingkap. Baju dia tersingkap. Masa dia berdiri, baju t-shirt dia tu tutup lah masa berdiri. Saya tutup masa berdiri. Bila dia rokok saja, sujud sama telah lah. Rokok pun kena dah. Sujud sama telah. Jadi baju dia, baju ketat saat itu, dia akan tersingkap. Jadi seluar dia akan nampak luar dalam. Nampak luar dalam. Rokok lagi, sujud lagi. Allah kata sembahyang apa pesen ni. Pada ni. Betul lah mazhab Hanafi tepi-tepi aurah dimaafkan. Betul lah.
Mana kita pun tak akan tegur, tak akan pegang dia. Tapi maknanya Allah raja sangat nak semayang, tak ada sopan langsung ni. Di mazhab Hanafi tepi-tepi aurah dimaafkan. Di mazhab Hanafi ni tengok orang mazhab Hanafi kan, orang perempuan di semayang mudah je, pakai baju hok dia berjalan je. Mazhab Hanafi dia mudah. Orang kita sekarang ni nak tiru mazhab Hanafi juga, semayang pakai baju kurung je, tak pakai baju semayang dah moden dia kata. Dah apa nak kena mana mazhab Syafi'i tu dengan pakai baju kurung gitu. Dia kata dia tutup situ. Saya cuba tengok balik, nanti kita bicara aurah perempuan. Jangan nak tiru mazhab Hanafi. Orang mazhab Hanafi memanglah baju semayang perempuan dia baju gimari tu lah, itu baju semayang dia. Kita bermazhab Syafi'i, orang nak pakai baju kurung lepas tu diikat sikit ke macam mana, tak tahulah orang perempuan buat. Macam ni. Tapi gitulah dia, kadang-kadang dia semayang, nak tunjuk bahawa semayang dia beri semayang mana tempat lah. Ada kan dia buat semayang di tepi pusat beli belok, nak tunjuk semayang ni boleh semayang di mana-mana. Orang lelaki boleh buat gitu, orang perempuan buat juga gitu. Lelaki depan, perempuan belakang. Pakai baju kurung pula, tak pakai baju semayang. Lepas tu pula dia rokok di sujud, orang lelaki ajnabi duduk belakang, tengok punggung awak betul gitu. Ini apa apa ni, dia punya pahaman apa tak tahulah ni. Dia perempuan rokok sujud, bentuk tubuh tu kena jaga. Ni rokok sujud di belakang tu lelaki ajnabi, mana berulang-alik di belakang tu kawasan pasar raya belakang berulang-alik. Dia rokok sujud di hadapan, macam mana bentuk punggung dia masa dia rokok sujud. Lepas tu pakai baju kurung pula. Di mazhab Hanafi cukup mudah. Mazhab Syafi'i sama macam budak lelaki tadi tu. Memanglah kita pun tengok, kita takkan pegang dia. Sebab itu bukan perkara ijma' ulama. Tapi maknanya kok Allah antara pusat dan lutut macam mana gitu. Konon-konon ni pusat dia tak turun seluar dia tu, tapi belakang ni lah. Makna pusat ni, antara pusat dan lutut ni dia kena apa? Erong panggil erong. Kena ambil pen erong sampai ke belakang. Ada. Dia panggil apa? Bukan panggil erong. Itulah, bukan panggil erong. Erong apa erong? Ambil pen erong. Tengok. Dia punya sampai ke belakang tu. Ada ni, sampai ke belakang. Kau mana antara pusat dan lutut? Antara pusat dan lutut depan, sampai ke belakang lah. Sampai ke belakang. Lutut mudah belah belakang dia nampak lalu. Macam belah belakang. Separah dengan antara pusat dan lutut di belakang. Antara pusat. Kat mana kalau ke pusat, kalau belakang? Itu kata kena erong ambil peng. Jadi dia pakai seluar tu nampak tempat tu. Ada orang kampung lah, dia pakai kain plekat nak lodeh. Pada ni londeh dah. Dia panggil apa? Londeh. Nak tu. Dia tutup pusat je. Kain plekat dia nak londeh, ditarik kain plekat tutup pusat. Punggung nampak belakang. Dia jatuh ditutup pusat. Ditutup pusat. Dia fahamnya apa? Pusat aurah. Patut belakang monggeng tu. Tak kain dia nak terlondeh, kain dia longgar. Ditarik ke depan, hak belakang ni jatuh, hak belakang ni jatuh. Dia ingat ke belah depan aja aurah, belah belakang bukan aurah. Tu kata kena erong tu kena luki molek. Mana belakang ni hak kawasan aurah. Jadi kalau hak pakai seluar ketat, baju ketat, dia akan nampak belah belakang tu. Aurah dia nampak. Pandai ni. Masa rokok, masa sujud, sebab baju dia tu, baju t-shirt dia tu dia terangkat. Sebab seluar kecil, baju t-shirt pun kecil. Faham tak ni? Orang sekarang. Lepas tu nanti dia akan bicara pula aurah ni wajib ditutup daripada sebelah atas, daripada sebelah sisi. Lagi lah payah kita mazhab Syafi'i ni. Termasuk orang perempuan, payah lah. Mazhab Hanafi dia tak kira belakang tu, dia mudah. Mazhab Hanafi dia mudah.
hak aurah di dalam sembahyang. Jadi aurah antara pusat dan lutut, pusat lutut wajib kena tutup satu juzuk, satu bahagian, untuk memastikan tertutup antara pusat dan lutut. Sesah hak aurah lelaki di dalam sembahyang dan aurah perempuan hamba. Wasatru hurratin wala saghiratan ghaira wajhin wa kaffaini zahrihima wa batnihima ilal qu'aini, dan menutup seluruh badan selain wajah dan dua telapak tangan, iwak luar sengkang batin. Dia buat gitu, luar kemudian dia buat sengkang dalam. Hak arak ni badan dia, wa kaffaini, dan dua tapak tangan. Zahrihima tu badan dia kaffain, zahir kedua tangan, wa batnihima, dan batin ni, zahir batin. Mana zahir? Ni zahir. Mana batin? Ni tapak tangan dia dipanggil batin. Ada ni zahir batin. Pada zahir batin, zahir batin. Lepas tu dua kaf pun tangan. Biasa terjemah dengan kafum ni tapak tangan. Maka bila timbul tapak tangan, maka hak ni je lah tapak. Hak ni panggil tapak juga. Jadi badan dijelas. Di badan dijelas nak menjelaskan. Tapak tangan ni bukan mana tapak. Tapak tangan mana? Dua tangan. Mana? Zahrihima, zahir keduanya, ni zahir. Wa batnihima, dan batin kedua ni batin. Ni zahir dan batin. Sampai pergelangan tangan. Bagi wanita merdeka, sekalipun kanak-kanak, sekalipun wanita tu kanak-kanak, sebagaimana lelaki kanak-kanak sekalipun belum baligh wajib menutupi sebagaimana lelaki yang sudah baligh. Kanak-kanak perempuan wajib menutupi aurat sebagaimana perempuan yang sudah baligh. Sebab ada pandangan ulama, kanak-kanak lelaki yang belum baligh, kanak-kanak perempuan yang belum baligh, dia aurah dia bukan sebagaimana lelaki yang baligh, bukan sebagaimana perempuan yang baligh. Dia rekah-rekah pun tak pedah. Pada ni marilah budak dia semayang pakai luar pendek, dia belum balik. Dalam pandangan mazhab kita ni, walaupun kanak-kanak lelaki itu belum balik, wajib ibu bapa pastikan aurahnya tertutup pada masa semayang. Walaupun kanak-kanak ni perempuan belum balik, wajib ibu bapa pastikan anak di semayang tertutup aurat sebagaimana perempuan yang sudah balik, iaitu sekalian badan melainkan muka dan dua tangan. Walaupun kanak-kanak tu belum balik sekalipun. Tapi kalau tak ada arah sangat, nak suruh semayang, tak ada baju semayang, tinggal dia semayang lah sekodoh-sekodoh kanak-kanak tu, sebab dia belum balik. Sebab ada pandangan tak sama, nak tutup semua tu bagi perempuan yang sudah balik. Ni khoyah dia, walaupun kanak-kanak pun perempuan tu belum balik, kanak-kanak tu aurahnya sama je dengan perempuan yang sudah balik. Kadang-kadang dia tinggal baju semayang, semayang lah, pakai baju kurung, pakai telekung budak-budak tu semayang je lah. Sebab dia 7 tahun dah ni, nak 7 tahun lah ni. Wajib ibu bapa suruh anak tu semayang. Jadi perempuan merdeka, aurahnya sekalian badan, seluruh badan, melainkan muka dan dua tangan. Melainkan muka dan dua tangan. Dalam Al-Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Mana melainkan hak zahir. Kata Ibnu Abbas, kata Aisyah,
hak zahir daripada perempuan ni adalah muka dan dua tangan. Muka dan dua tangan. Dua tangan tu lah zahir dan batin. Sebab biasanya dalam kitab Jawi, melainkan muka dan dua telapak tangan. Melainkan muka dan dua telapak tangan. Kitab Hidayatus Salikin, kitab Munyatul Musalli, melainkan muka dan dua telapak tangan. Kalau kitab Wisyah, melainkan muka dan dua telapak tangan, zahirnya dan batinnya. Macam ni. Macam ni. Zahirnya, ni zahir, dan batinnya, ni tapak, ni batin. Tapi dalam Hidayatus Salikin, dalam kitab Munyatul Musalli, melainkan muka dan dua telapak tangan. Muka dan dua telapak tangan. Jadi ada orang kita dulu faham, orang perempuan ni muka bukan aurah di dalam sembahyang. Dua telapak tangan bukan aurah di dalam sembahyang. Adapun belakang tangan dikata aurah. Sebab tu orang perempuan dahulu baju semayang dia ada lengan. Ada lengan. Orang perempuan sekarang semayang tak ada lengan. Dia nak jimat kain. Orang lelaki tahu tau. Orang perempuan di rumah baju semayang dia tak ada tangan. Dia tak ada lengan. Tak ada lengan. Dia tak ada lengan. Dia hanya tangan duduk dalam. Kita tahulah takut baju semayang perempuan ni banyak peseng. Jadi orang dulu baju semayang perempuan ada lengan baju. Ingat tak? Dia akan ada lebih. Ada? Dia ada lebih. Dia buat kain lebih. Kenapa dia buat gitu? Sebab orang dulu faham aurah di dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan dua telapak tangan. Telapak je. Telapak je. Belakang ni aurah. Sebab tu dia buat lebih. Tapi kolej juga. Hak ni hak kreatif tau. Dia pun buat gini, dia pun buat sarung masuk ke dalam sikit. Ada kreatif lagi ni, dia buat lebih sini, dia buat getok. Dia buat getok. Jadi dak kolej lah, dak buka. Sebab dia faham belakang tangan ni aurah juga. Telapak sahaja yang bukan aurah. Ni comel. Dua telapak tangan zahirnya ni bukan aurah, batinnya batin bukan aurah. Tapi kenapa baju semayang je buat lebih? Kenapa baju kurung tak buat lebih juga? Kenapa orang perempuan buat baju kurung ni gini je? Gini je baju kurung dia. Kenapa orang ni tak tutup? Di hadapan lelaki ajnabi kan, kenapa tak tutup? Bukan aurah ni. Bukan aurah hak tapak, belakang bukan aurah. Dalam semayang, tiba-tiba dalam semayang tapak saja bukan aurah, belakang ni aurah, tidak lebih. Sebab kita sebut gitu. Kita ada tu Salikin, Munyatul Musalli, melainkan muka dan dua telapak tangan. Ayat kitab Wisyah, melainkan muka dan dua telapak tangan. Zahirnya dan batinnya. Zahir telapak tangan, batin telapak tangan. Mana zahir telapak tangan? Ni. Mana batin? Daging dia. Ke mana? Zahir ni, belakang ni. Batin depan. Mana apa ni? Dua telapak tangan, yakni dua tangan zahir dan batin. Bukan aurah bagi perempuan merdeka di dalam sembahyang. Dia perempuan dalam sembahyang ni sekalian untuk aurah, termasuk tapak kaki. Tapak kaki pun aurah juga. Jadi tapak kaki perempuan tu ditutupi dengan baju sembahyang. Ditutupi dengan lantai. Ditutupi dengan lantai. Kalau diberi atas latar tu berlubang.
Dia berdiri atas latar. Latar tu berlubang. Nampaklah tapak kaki di sebelah bawah. Bawah rumah tu tak ada orang. Kita tak bicara ada orang ke tak ada orang. Sekarang telapak kaki perempuan itu aurah. Ditutup dengan baju semayang, ditutup dengan latar. Ada ni. Masa mereka sujud, telapak kaki perempuan ditutup dengan baju semayang. Pada masa dia berdiri, kalau dia tak pijak baju semayang dia tu, berarti telapak kaki perempuan tadi ditutup dengan latar. Tak apa dah. Tak apa dah ditutup dengan latar, tak apa dah. Tiba-tiba latar tu berlubang. Jadi sebelah bawah lantai tu nampaklah telapak kaki perempuan. Pandangan yang muktamadnya tidak sah sembahyang. Muktamad tidak sah. Dalam kitab Mughni Muhtaj, kalau latar tu berlubang, sah sembahyang. Itu pandangan Imam Muzani. Tak batal. Dia berdiri, telapak kaki ditutup dengan lantai. Tiba-tiba lantai tu ada lubang, nampak sebelah bawah lantai tu lah. Dan kita Mughni Muhtaj, tak batal, tak apa dah. Itu pandangan Imam Muzani, murid kepada Imam Syafi'i. Tapi pandangan muktamad, telapak kaki perempuan yang ditutup dengan lantai tu, tiba-tiba latarnya berlubang, maka tidak sah sembahyang. Ini hak berkait dengan aurah perempuan di dalam sembahyang. Dalam kitab Wisyah macam sebut tadilah, dia ditambah pula aurah perempuan ada 4. Aurah lelaki ada 3. Aurah lelaki ada 3, aurah perempuan ada 4. Aurah lelaki di hadapan lelaki dan perempuan mahram, dan juga aurah di dalam sembahyang antara pusat dan lutut. Aurah lelaki khulwah seorang diri, 2 kemaluan. 2 kemaluan. Mana kepala pakai seluruh dalam, seorang diri tertutup dalam aurahnya. Ingat baik, kita seorang diri, walaupun bilik gelap sekalipun, kita ada aurah. Kita telanjang seorang diri, hukumnya haram. Kita ada aurah. Apakah aurah lelaki ketika seorang diri? 2 kemaluan, cukup dengan pakai seluruh dalam. Boleh buka aurah tu jikalau ada hajah, umpama panah, umpama mandi. Mandi tu hajah besar lah. Panah, Allah panahnya lah, luar dalam pun dia pun buka. Tanya pula atas katil seorang diri, tak arah lah. Sebab apa? Sebab dia panah, ada hajah dia panggil. Li'adna gharadin, sekurang-kurang hajah boleh buka dah aurah seorang diri. Mana aurah seorang diri? Dia nak tukar pakaian. Dia pun turun habis orang lain, dia pun masuk orang baru. Tidak diharamkan. Sebab ada hajah nak saling pakaian, nak tukar pakaian. Tak ada. Seorang diri ada aurah. Aurah seorang diri bagi lelaki adalah 2 kemaluan. Itu 2 aurah dah. Satu aurahnya lelaki di hadapan perempuan ajnabiyah, sekalian badan lelaki aurah juga, tetapi lelaki tak wajib tutup sebab lelaki duduknya luar-luar, tapi perempuan tak boleh tengok aurah lelaki. Satu lelaki itu aurah juga, perempuan tengok muka lelaki pun haram juga, aurah tak boleh tengok, tapi lelaki tak wajib tutup. Lelaki hanya wajib tutup antara pusat dan lutut, sebab lelaki ni main kot luar kata-kata. Tapi lelaki di hadapan perempuan ajnabi, perempuan ajnabi ni sekalian. Faham tak? Dia ada 3 aurah lelaki dalam sembahyang dengan sesama lelaki. Dalam sembahyang sesama lelaki dengan perempuan mahram antara pusat dan lutut. Satu. Yang kedua, lelaki seorang diri
dua kemaluan, dua. Yang ketiga, lelaki di hadapan perempuan ajnabiah. Sekalian badan lelaki ni aurah di hadapan perempuan ajnabiah. Cuma lelaki tak wajib tutup. Perempuan haram tengok. Itu 3 aurah dia panggil. 3 aurah. Perempuan dia ada 5 aurah. Perempuan dia ada 5 aurah. Dia ada 4 aurah perempuan. Perempuan ada 4 aurah. Yang pertama, aurah di dalam sembahyang. Sekalian badan melainkan muka dan 2 tangan. 1. Yang kedua, aurah perempuan. Aurah perempuan di hadapan perempuan muslimah, di hadapan lelaki mahram, ketika seorang diri antara pusat dan lutut. Itu yang kedua. Aurah perempuan dalam sembahyang nombor 1, sekalian badan melainkan muka dan 2 tangan. Nombor 2, aurah perempuan dengan perempuan muslimah sesama Islam. Aurah perempuan di hadapan lelaki mahram. Aurah perempuan seorang diri dalam khulwah, seorang diri antara pusat dan lutut. Lelaki seorang diri, 2 kemaluan. Perempuan seorang diri antara pusat dan lutut atas pandangan muktamad. Pandangan perempuan seorang diri sama dengan lelaki seorang diri, 2 kemaluan saja. Aurah perempuan di hadapan perempuan kafirah. Perempuan kafirah sekalian badan melainkan anggota yang zahir pada masa berkhidmat, bekerja dalam rumah. Al-istighal al-manziliyah, ketika bersibuk dalam rumah. Mana yang biasa dibuka? Kepala buka, tekak buka, tangan buka, pangkal kaki pun buka. Maka hak tu saja yang boleh dibuka di hadapan perempuan kafirah. Di hadapan perempuan muslimah antara pusat dan lutut tak bakal laju pun tak apa, kemar gantung pun boleh. Di hadapan perempuan kafirah tidak sama. Tapi di hadapan perempuan kafirah bukan sama dengan di hadapan lelaki ajnabi, bukan. Jangan samakan aurah perempuan dengan perempuan kafirah dengan aurah perempuan dengan lelaki ajnabi, tak sama. Sebab tu dia ada 4 aurah. Jadi di hadapan perempuan kafirah dia boleh buka hanya kawasan tubuh yang biasa terbuka pada masa kita bersibuk dalam rumah. Kepala boleh buka, tengkok boleh buka, pangkal tangan boleh buka, pangkal betih boleh buka. Sekatu je. Tak boleh buka banyak-banyak. Sebab nanti perempuan kafir tengok tubuh orang Islam, dia kembang gantung, haram. Kan dulu kan dibuat PLKN dahulu kan dicampur kan, perempuan Islam, perempuan kafir. Nak mandi macam mana? Nak pakai kembang gantung tak boleh. Sebab nanti perempuan kafir nampak, oh tubuh perempuan Islam bersih moleknya, dia pun cerita pada lelaki kafir. Oh tubuh perempuan Islam ada panau, dia pun cerita pada orang lelaki kafir. Itu tak boleh. Ada ni di mazhab Hambali yang sama je lah. Mazhab Hambali ni aurah perempuan di hadapan perempuan muslimah ke kafirah ke, mazhab Hambali letak ukur sama je. Satu laginya, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, tidak terkecuali muka, tidak terkecuali tangan. Pandangan muktamad, pandangan Imam Nawawi sama dengan mazhab Hambali. Adapun pandangan Imam Rafi'i, pandangan dalam mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Hanafi Maliki, sama dengan aurah di dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan 2 tangan perempuan di hadapan lelaki ajnabi. Yang tu 4 aurah perempuan, 3 aurah bagi lelaki. Itu ada dinyatakan di dalam kitab Ianah ni, ada di dalam Ianah dia ada bicara. Fa indal ajadibi jami'ul badani, aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, tidak ada sebarang pengecualian melainkan muka dan 2 tangan aurah perempuan di dalam sembahyang.
Menutupi aurah ni bima la yasifu launan ay launal basyarati fi majlisit takhatubi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.